Halo, sahabat Jap. Hai semua. Halo. Okay. Sekejap lagi kita akan mulalah. Right? Halo N. Halo Ame. Halo. Hai Ninja. Okay, kejap lagi. Okay, kejap lagi kita start Ni tarik. Okay. Alright. Hello TG. Profile TG, profile picture TG special buat sendiri Okay. Okay. Alright. Sebentar lagi kita start sabar jap. Okay. Okay. Tepat pukul 11 kita start Alright. Jadi hari ni kita topik yang agak senang lah sebab hari ni baru start cuti kan. Okay, nanti esok ataupun lusa kita start dengan bab yang susah sikit. Okay, saya rasa kita fokus kimia dululah. Lepas tu baru kita balik kepada physics. Okay. Saya rasa banyak minta kimia bab 6 baru start. Okay, kita start pukul 11. Right. Okay. Banyak minta kimia bab 6 betul. Betul. Kita baru start. Pukul 11 baru start. Okay. Saya start warm up sikit. Okay, bab 6 kimia. Okay. Sebenarnya sebelum ni saya dah pernah ajar bab 6. Okay, yang lebih teliti lah. Iaitu saya bahagikan kepada bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Okay, kalau kamu nak tengok boleh cari dekat YouTube ada. Okay, ada part 1, part 2, part 3 untuk kimia bab 6, form 4 bab 6 Soalan macam esei. Soalan esei saya perlu beritahu dia lebih panggil apa dah. Dia punya soalan lebih detail Kalau nak jawab soalan esei, kamu kena tahu banyak dengan deep soalan tu. Salah satu cara ialah banyak buat latihan Okay. Paling susah lah, soalan esei paling susah untuk kimia adalah tentang prosedur. Okay, prosedur eksperimen. Okay, selalu student tak hafal. Okay. Jom kita masuk. Okay, dah hampir tepat pukul 11. Okay, lagi sekejap lagi kita start lah. Right. Okay. Untuk tahun lepas kamu ada tahun lepas saya ada post satu set pecutan kimia untuk tahun lepas. Kalau kamu boleh tengok, okay, boleh cari balik dekat dalam grup. Okay, dalam grup ada set pecutan kimia tahun lepas. Okay, di mana dia banyak latihan. Okay, setiap chapter dia ada essay, ada structure. Di mana dengan jawapan sekali kamu boleh buat latihan tu. Okay, untuk Okay, alright, sebab sekarang ni tahun ni punya set pecutan tak banyak soalan sikit. Okay, dekat Telegram cikgu. Ya. Nanti saya up balik soalan tu. Okay, saya up balik set pecutan kimia tahun lepas. Okay, jom. Okay, jom kita mula sekarang lah. Okay, dah pukul 11. Jadi, macam mana kelas kita berjalan? Okay, bila saya tengok subtopik ni, saya akan beritahu sedikit sebanyak tentang subtopik tu dan benda yang kamu perlu perhatikan. Okay, lepas tu saya baru masuk soalan. Jadi, dia lebih kepada ulang kaji lah. Sebab kalau saya bincang jawapannya, kamu tak perlu pun. Sebab jawapan memang dah ada dekat file ni. Okay, kalau pergi Telegram saya, file dah ada. Kesemua file ni yang saya bincang dah ada dalam Telegram. Okay, file ni bertujuan untuk membantu korang ulang kaji. Okay, ni adalah compile. Okay, daripada soalan-soalan trial tahun ni lah.
okay, supaya bila korang ulang kaji, dia senang lah. Tak perlu kamu boleh ulang kaji bab by bab. Okay, kalau dalam kertas ujian dia campur-campur kan, kamu tak tahu apa yang kamu tak erti dan kamu ulang kaji tak beberapa fokus. Jadi bila kamu dapat dokumen-dokumen ni daripada grup saya, dia memudahkan kamu untuk ulang kaji tempat-tempat yang kamu tak pasti dan tak erti. Alright, jom. Jadi kita masuk dulu. Okay, jadi soalan pertama ni dia tentang, sabar jap. Dia tentang bab tentang kumpulan 18. Jadi bila kita belajar tentang kumpulan-kumpulan ni, okay, benda pertama yang perlu kamu tahu adalah nama lain. Okay, contohnya nama lain. Nama lain, okay, nama lain dalam kumpulan-kumpulan semua kamu kena tahu nama lain bagi dia. Benda pertama kamu kena tahu. Benda kedua kamu kena tahu adalah sifat fizik. Okey, sifat fizik, sifat kimia. Okey. Sifat fizik biasanya dia tanya pasal apa? Dia tanya pasal saiz. Okey, ketumpatan, takat lebur, takat didih. Okey. Sifat kimia biasanya dia tentang apa? Sifat kimia dia tentang apabila dia bertindak balas dengan siapa. Dia boleh bertindak balas dengan siapa. Okey, itu sifat kimia. Alright. Biasanya penting ni lah. Dan kalau dalam grup 18 ada satu benda lagi yang penting juga, iaitu aplikasi. Sebab bab kumpulan 18 tak banyak benda. Okey, dia tak ada sifat kimia. Jadi dia ada satu lebih benda, aplikasi lah. Okey, ataupun kegunaan dia. Jadi untuk kumpulan 18, apakah nama lain dia? Okey. Gas adi, betul. Gas adi ataupun kita panggil noble gases. Okey. Kenapa dia panggil gas adi ataupun noble gases? Gas nadir pun boleh, ya. Ada banyak nama kalau kamu tengok dalam buku latihan. Yes, noble gases. Sebab apa? Sebab mereka adalah duatom. Bukan, monoatom. Okey, mereka wujud sebagai monoatom. Okey, boleh tak bagi tahu saya sebab apa kumpulan 18 mereka wujud sebagai monoatom? Sesiapa boleh jawab? Stabil. Yes, kerana mereka telah mencapai susunan. Okey, kamu kena jawab jawapan yang penuh susunan elektron oktet atau duplex yang stabil. Kerana dia dah stabil, yes, octet or duplex electron arrangement, sebab dia dah stabil, dia tak nak bertindak balas dengan orang lain. Dia dah tak ada keperluan dah. Okey, kebanyakan bahan-bahan dia nak bertindak balas dengan orang lain, okey, unsur lain ataupun unsur dia sendiri. Untuk apa? Untuk mencapai kestabilan. Alright, untuk mencapai kestabilan. Jadi bila kamu tengok pasal ni, saiz untuk semua kumpulan, okey, untuk semua kumpulan, menuruni kumpulan, saiz dia akan meningkat. Okey, saiz dia akan meningkat. Okey. Sebab apa saiz dia meningkat, menjadi besar? Boleh bagi sebab. Sebab bab ni memang dia selalu tanya pasal sebab, dia nak kamu explain. Okey. Sebab apa saiz dia meningkat? Saya nak tengok ada tak student yang bilangan elektron salah. Okey, bilangan elektron salah. Ada tak jawapan lain? Okey. Sabar dulu. Okey, tak ada jawapan lain. Okey, jawapannya adalah bilangan proton bertambah. Salah juga. Kalau secara melintang, kalau dia okey, dalam color, then dia betul. Yes, petala yang berisi elektron. Okey, saiz dia meningkat kerana
mesti tulis jangan tulis petala je mesti tulis petala yang berisi elektron bertambah. Okey. Ini mesti tulis ayat macam ni Kalau kamu tulis petala, tulis elektron, okey, tulis proton, salah Okey. Jadi kita tengok pula takat lebur, takat didih. Okey. Ketumpatan biasanya mereka akan meningkat juga. Okey. Ini kena jawab juga sebab apa ketumpatan menuruni kumpulan dia meningkat. Okey, sorry Saya padam jap. Tak muat. Okey, sebab apa? Sebab jisim bertambah dengan banyak. Okey, ambil kertas catat berbanding isi padu. Okey. Lepas tu kita tengok pula takat lebur, takat didih. Ini yang selalu student confuse. Okey. Untuk gas noble gases, dia menuruni kumpulan. Takat lebur, takat didih dia meningkat ataupun menurun, guys. Okey, ini saya nak ajar konsep extra. Konsep extra. Okey, korang saya nak beritahu, nak tanya, takat lebur, takat didih dia diefek oleh apa benda? Dia diefek oleh daya tarikan antara zarah-zarah. Okey, contohnya saya sekarang ni ada dua zarah. Kalau ikatan antara dua zarah ni, bukan, daya tarikan, bukan ikatan. Daya tarikan. Kalau daya tarikan ni kuat, okey, saya nak tanya, takat lebur, takat didih tinggi ke rendah? Takat lebur, takat didih akan jadi tinggi. Yes. Sama juga. Okey. Kalau daya tarikan kalau daya tarikan lemah, takat lebur dan takat didih akan rendah. Okey, ini konsep asas. Lepas tu benda kedua saya nak korang tahu. Okey. Korang erti bezakan molekul dengan ion kan? Molekul dengan ion, erti beza kan? Atom. Okey. Bila kamu tengok antara molekul dengan molekul, daya tarikan antara molekul ialah apa? Ini kena jelas Kalau kamu tak faham benda ni, nanti belakang kamu akan confuse. Antara molekul dengan molekul, daya tarikannya digelar sebagai daya tarikan van der Waals. Van der Waals. Okey. Bukan. Okey. Ini yang selalu student confuse. Daya tarikan van der Waals dengan ikatan covalent adalah berbeza. Okey, adalah berbeza Okey, kita bagi contoh yang senang Okey, sebab apa? Sebab selalu student confuse pasal ini, sebab tu saya perlu terangkan dengan teliti. Okey. Okey, kita tengok air. Air adalah molekul. H dengan O ini adalah ikatan covalent. Ini adalah ikatan covalent. Okey, silap. Okey. Alright. Bukanlah. Kita ambil bahan-bahan lain lah. Okey. Kita ambil H2. H2. Ini adalah ikatan covalent. Apabila kita cakap pasal daya tarikan van der Waals adalah antara gas hidrogen dengan gas hidrogen. Inilah daya tarikan van der Waals. Daya tarikan van der Waals dia efek terus kepada takat lebur, takat didih. Ikatan covalent
dia tak efek terus kepada takat lebur, takat didih, kecuali dia adalah molekul gegasi. Okey, itu bahan lain. Okey, itu cerita lain. Jadi boleh erti beza tak daya tarikan van der Waals dengan ikatan kovalent sekarang? Boleh? Tadi student yang salah jawab tu, boleh faham? Okey. Benda seterusnya, okey, kita kena faham daya tarikan van der Waals dia dipengaruhi oleh faktor apa? Okey, daya tarikan van der Waals dia dipengaruhi oleh faktor saiz. Okey, faktor saiz. Kalau saiz makin besar, daya tarikan van der Waals akan makin besar. Bila saiz besar, daya tarikan van der Waals makin besar, maka takat lebur, takat didih akan meningkat. Okey, itulah jawapan kamu. Okey, yang perlu kamu terangkan. Okey, kita tengok pula antara ion dengan ion. Saya ada ion dengan ion satu lagi. Daya tarikan antara ion dengan ion digelar sebagai apa? Okey, tadi saya nampak ada student cakap intermolecular force. Okey, ya, itu adalah nama general. Sebab intermolecular force pun boleh, kamu kalau nak guna perkataan tu, boleh juga, tak salah. Sebab dia samalah benda dengan daya tarikan van der Waals. Okey, cuma nama lain. Kalau dalam ion dengan ion, kita panggil daya tarikan, yes. Tarikan, bukan elektromagnet. Elektrostatik. Okey, bab 4. Okey, tapi saya terangkan detail sikit sebab kamu perlu faham bahagian ni dulu untuk pergi ke bahagian seterusnya. Okey, daya tarikan elektrostatik. Okey. Jadi kamu kena tahu daya tarikan ini dia diefek oleh faktor apa? Okey. Mula-mula kamu kena faham daya tarikan elektrostatik ni dia berasas dari mana? Okey, sebab dalam ion, dia berasas daripada pusat, okey, daripada nukleus lah. Okey, dia berasas daripada nukleus ion tersebut. Kalau kamu tengok kalau kamu letak satu magnet dekat sini, ini magnet. Okey. Kalau kamu letak benda ni jauh, dia senang nak tarik ataupun susah nak tarik. Sekarang ada dua benda A dengan B. Dia magnet ni lebih senang nak tarik A ataupun tarik B. Guys, dia nak tarik mana lebih senang? Nak tarik A kan? Sebab A dekat. Daya tarikan elektrostatik ni umpama magnet tersebut. Dan magnet tersebut di pusat magnet ni, di pusat zarah ion tersebut. Jadi kamu rasa, okey, ini C dengan D, daya tarikan dengan benda sebelah ni, C ataupun D lagi kuat. Umpama daya tarikan elektrostatik ni dia macam dekat pusat. Korang rasa C dengan D siapa lagi kuat? C kan? Yes, betul. Jadi kan, kalau dalam ion, daya tarikan elektrostatik, okey, kalau saiz kamu makin besar, daya tarikan elektrostatik akan makin lemah. Okey? Boleh faham? Senang ingat tak? Senang ingat. Kalau kamu faham konsepnya, kan lagi senang nak ingat kan? Boleh faham? Kalau saiz besar, daya tarikan elektrostatik akan jadi lemah. Maka, kalau daya tarikan elektrostatik lemah, takat lebur, takat didih pun rendah. Okey? Jadi, bila kamu tengok pasal takat lebur, takat didih, kamu kena kenal pasti dulu adakah dia molekul ataupun dia ion. Okey? Untuk kenal pasti perubahan takat lebur, takat didih. Sekejap. Saya tahu ada student ada soalan. Siapa nak tanya soalan? Boleh. Okey. Ada sesiapa nak tanya apa-apa soalan? Ke boleh faham?
Okey. Boleh. Tak ada soalan. Semua diam je. Okey. Jadi, faham Okey, jadi bila kita tengok pasal kumpulan 18, daya Van der Waals. Okey, molekul, okey, ya. Atom bukan logam pun boleh. Atom bukan logam pun boleh. Okey, kalau dia adalah kumpulan 18, dia boleh juga. Okey, faham dah. Okey, boleh ulang tentang Van der Waals force. Okey, boleh. Saya ulang ke sekali, mungkin ada student baru masuk. Okey. Jadi, daya tarikan Van der Waals force adalah antara molekul. Daya tarikan antara molekul. Okey, daya tarikan Van der Waals ni dia berasas daripada luas permukaan. Okey. Tapi dalam jawapan kamu hanya jawab guna saiz lah Saya terangkan secara teori. Jadi dia asas daripada luas permukaan. Jadi bila saiz besar, luas permukaan dia lebih besar, daya tarikan Van der Waals akan menjadi lagi kuat. Okey. Jadi saiz meningkat, daya tarikan Van der Waals juga menjadi lebih kuat. Okey. Jadi molekul juga begitu. Kalau saiz molekul kamu besar, okey, dia punya daya tarikan Van der Waals lagi kuat. Jadi kalau dia lagi kuat, takat lebur, takat didih lagi tinggi. Boleh? Siapa tu? Koko. Okey, Koko. Okey, boleh Koko? Okey. Jadi dalam ni, okey, kita tak ada sifat kimia lah sebab dia tak akan bergabung dengan benda lain. Okey? Sebab kumpulan 18 dia dah stabil, dia tak ada, jadi tak ada sifat kimia. Tapi kamu kena tahu pasal aplikasi dia lah. Jom kita tengok beberapa aplikasi dia. Okey, cuba beritahu apa kegunaan helium. Helium untuk mengisi apa? Balon cuaca. Sebab apa? Kadang-kadang dia akan tanya soalan, kenapa dia sesuai untuk isi balon cuaca? Ketumpatan rendah. Okey, sebab dia ketumpatan helium ni lebih ringan daripada udara. Okey, jadi dia boleh terapung ke atas. Okey, dia lebih ringan daripada udara, jadi dia terapung ke atas. Jadi helium sesuai. Okey, jadi yang kedua yang biasanya kamu kena tahu adalah argon lah. Argon. Argon adalah untuk mentor lampu elektrik. Okey, mentor lampu elektrik. Alright. Inilah yang selalu ditanya. Okey. Jadi argon ni dia mentor lampu elektrik yang dulu-dululah, bukan zaman sekarang. Okey, zaman sekarang kita guna LED. Okey, ni untuk zaman dulu-dulu yang baru lampu mentor yang baru dicipta tu lah. Okey, sebab apa? Sebab kan unsur-unsur daripada kumpulan 18 dia tak akan bertindak balas. Okey, dia tak bertindak balas sebab dia stabil, dia lengai. Perkataan tu kita panggil lengai secara kimia, lengai. Kimia. Okey. Bila mentor, kamu kena faham kenapa dulu mentor ni dia nak letak gas argon. Sebab kan mentor dulu-dulu bila dia macam mana menghasilkan lampu, dia membekalkan elektrik sehingga kita panggil filament. Filament ini panas sehingga dia mengeluarkan cahaya. Jadi filament ini sungguh panas. Kalau kamu letak unsur lain dalam ni, unsur lain yang tak stabil, okey, dia akan bergabung dengan filament dan filament itu akan kita panggil bagaikan berkarat lah. Okey, dia dah jadi bahan lain. Jadi kalau dia jadi bahan lain, kadang-kadang dia susah lagi menyala. Okey. Jadi kalau kamu letak argon dia lengai secara kimia, dia tak akan bertindak balas dengan filament. Jadi filament ni boleh tahan lama. Okey, dia tak mudah rosak. Kalau letak helium,
Ini saya tak pasti lah. Tapi rasanya masa tu mereka dapati argon paling sesuai lah. Lengai secara kimia, kalau tak, nanti saya send balik dalam grup lah. Nanti saya send dalam grup tally. Okay? Nanti stabil. Okay, bukan. Lengai secara kimia maksudnya dia tak akan bertindak balas secara kimia dengan bahan lain. Boleh? Siapa tu? Qui. Okay, qui. Okay, dia tak akan bertindak balas secara kimia dengan bahan lain. Alright? Alright. Okay, jom. Kita masuk soalan. Jom. Jadi kita dah belajar tentang kumpulan 18. Jom kita tengok soalan. Yang tengok jawapan dulu. Okey, nama lain bagi kumpulan 18. Okey, gas adi, gas nadir lah. Okey, ada banyak dah. Nyatakan unsur yang wujud sebagai gas monoatom. Okey, tadi kita dah jawab. Jawapannya A. Sebab apa dia wujud sebagai gas monoatom? Okey, sebab apa? Tadi kita dah jawab lah. Okey, sebab dia dah mencapai susunan elektron. Okey, dekat sini kamu kena spesifik. Sebab dia dekat color 1. Kalau color 1, dia hanya boleh ada 2 elektron. Okey, jadi kamu kena jawab atom. Okey, atom. Yes. Jadi kamu kena jawab dia telah mencapai susunan elektron duplex yang stabil dan dia tak boleh menerima atau berkongsi elektron lah. Sebab sini dia nak 3 markah. Okey. Kalau kamu jawab lengai secara kimia, mungkin kamu dapat 1 markah. Okey. Sebab dia nak 2 penjelasan. Okey. Boleh? Alright. Dan kamu tengok, kalau unsur-unsur daripada kumpulan 18 dan sehingga 15 hingga 17, biasanya mereka wujud sebagai atom. Atom apa? Mereka wujud sebagai duatom, betul? Duatom. Okey, contoh-contoh duatom yang selalu kamu akan nampak adalah oksigen, klorin, bromin, iodin, okey, night gas, nitrogen. Okey, inilah kita panggil duatom, di mana dia gabung dengan unsur sendiri, 2 biji gabung sendiri. Kerana apa? Sebab dia nak capai kestabilan juga. Okey, tapi ini dia gabung secara ikatan kovalen lah. Okey, ini kamu akan belajar dalam bab 5 dengan detail. Okey, jom. X merupakan satu unsur peralihan. Unsur peralihan di bahagian mana, guys? Unsur peralihan. Unsur peralihan di bahagian sini. Dekat sini sampai sini adalah unsur peralihan. Okey, jadi kamu tandakan X dekat sana dah betul. Jadi, bila kita cakap pasal unsur peralihan, kita kena tahu, mesti tahu pasal benda ni. Unsur peralihan, dia punya ciri pasal apa? Dia punya speciality pasal untuk unsur peralihan apa? Ada 3 speciality. Kita panggil ciri istimewa. Yes. Dia, okey. Kamu tak boleh cakap berwarna je. Kamu kena jawab apa? Okey. Ciri-ciri special dia. Katalis. Okey, dah hampir betul lah. Okey, dah hampir betul. Bukan banyak warna. Okey, kita catat ciri-ciri trial Kedah. Ya, ini saya rasa saya tak ingat trial mana, tapi trial negeri-negeri lah. Ada banyak, okey, campuran antara trial antara banyak negeri. Saya pun dah tak ingat yang mana-mana. Okey. Ciri-ciri istimewa, yes. Okey, membentuk sebatian berwarna. Benda 2, yes. Mempunyai lebih daripada 1 nombor peroksidaan. Lebih daripada 1 nombor peroksidaan. Okey. Lagi 1, yes. Membentuk ion kompleks. Okey, baguslah. Hebat-hebat belaka. Yes. Okey, membentuk ion kompleks. Itulah unsur peralihan. Okey. Cuba kamu tengok
kamu tengok diamond, diamond ada banyak jenis warna kan. Ada diamond yang warna ruby, ada diamond yang warna hijau. Okey. Pernah tengok orang ada orang-orang tua yang suka pakai gem yang warna hijau. Sebab apa dalam diamond ataupun batu-batu ni ada warna? Sebab di dalam dia ada unsur peralihan. Okey, dalam dia ada unsur peralihan yang mewarnakan dia. Jadi dia jadi warna merah lah, warna hijau lah, warna perang dan sebagainya. Okey? Sebab dalamnya ada unsur peralihan. Alright? Okey, jom kita masuk. Alright? Apa benda bestnya? Okey. Jadi kamu tengok, okey, jadi sebenarnya daripada satu soalan, okey, bila kamu ulang kaji, kamu buat soalan, okey, tanyalah apa yang kamu tahu tentang benda tu. Nanti kamu akan lebih jelas, okey, apa yang kamu dah lupa. Bila kamu tahu bahagian tu kamu tak jelas, kamu buka buku, check balik. Okey, check balik bahagian tu. Alright, sebab tu saya bagi latihan yang mengikut subtopik. Okey, mengikut subtopik. Jom kita tengok pula kumpulan 1. Okey. Guys, sekarang benda yang sama, bila kita tengok pasal kumpulan 1, apa yang perlu kita tahu? Sabar je Nama lain bagi kumpulan 1. Boleh tak beritahu saya apa nama lain bagi kumpulan 1? Nama lain. Okey, matter. Bukan matter. Bukan. Nama lain. Yes. Nama lain iaitu logam alkali. Bagus. Dia memang logam alkali. Okey. Akali bumi lain pula. Okey, logam alkali metal. Yes. Dan untuk ni kamu kena tahu sifat fizik. Sama juga kamu kena tahu sifat fizik. Okey. Tapi sebelum kita kaji tentang saiz ketumpatan, okey, ataupun takat didih, takat lebur, kamu kena tahu extra knowledge ini. Okey, biasanya dia warna apa? Okey, biasanya kan dia merupakan pepejal warna apa? Pepejal kelabu berkilat. Ini extra knowledge Okey, kelabu berkilat. Okey, satu soalan saya nak tanya. Dalam banyak-banyak logam apa yang warna perang? Kebanyakan logam warna kelabu berkilat. Siapa yang warna perang? Logam. Kuprum. Yes, bagus. Okey, saya nak panggil nama dia tapi nama dia kelakar. Okey, bulu ketiak pula ada. Okey, yes, kuprum je warna perak. Okey. Okey. Alright, jom. Benda kedua yang selalu tanya, kenapa logam akali boleh dipotong dengan forceps? Kan dalam bab ni korang ada buat eksperimen kan? Dalam masa korang buat eksperimen, cikgu akan guna satu forceps untuk potong logam ni. Sebab apa? Sebab dia sangat lembut. Bagus. Okey, sebab dia sangat lembut. Okey? Bagus. Ini merupakan satu ciri fizik lah. Sebab dia lembut berbanding logam lain. Okey? Alright, jom. Kita tengok apa yang selalu tanya. Menuruni kumpulan, saiz akan meningkat. Okey, untuk semua kumpulan, sebenarnya sifat fizik ni senang Okey, untuk saiz dan ketumpatan, semua kumpulan sama. Semua kumpulan sama untuk saiz dan ketumpatan. Menuruni kumpulan mesti meningkat, okey, sebab petala yang diisi elektron meningkat. Ketumpatan menuruni kumpulan mesti meningkat sebab apa? Jisim meningkat dengan banyak berbanding isi padu apabila menuruni kumpulan. Kamu tengok jawapannya. Kalau kamu dah baca, kamu buat satu peta minda ataupun kamu analisis, kamu akan dapat banyak persamaan. Di mana sebenarnya
Kenapa saya nak hafal satu-satu? Tapi mereka ada persamaan. Okey, jom kita tengok takat lebur, takat didik. Okey? Bila kita tengok takat lebur, takat didik, macam tadi saya tanya. Okey. Takat lebur, takat didik dia di-affect oleh apa? Okey, dekat sini mereka adalah logam akali. Jadi logam akali, logam, antara logam dengan logam, kalau korang dah belajar bab 5, antara logam dengan logam, daya tarikan antara logam adalah tentang apa guys? Daya tarikan antara logam. Kita panggil apa? Yang di mana dia membentuk, okey, bukan. Daya when di war, okey, bab 5 korang confuse okey. Yang lautan elektron dah dekat dah. Kalau dalam bab 5 korang belajar tentang lautan elektron, dia tentang ikatan logam kan? Ya, di mana dia juga digelar sebagai daya tarikan elektrostatik. Jadi apabila menuruni kumpulan logam, logam akali, saiz dia makin besar, betul guys? Saiz dia makin besar. Jadi kalau saiz dia makin besar, daya tarikan elektrostatik jadi lemah ataupun kuat. Tadi dah ajar, okey. Jadi kuat atau lemah guys? Yes. Jadi menuruni kumpulan, takat lebur, takat didik akan jadi rendah. Betul? Senang tak? Okey, senang ke susah? Kan? Senang nak ingat juga kan? Okey? Yes. Itulah. Jadi kamu kena jawab apa? Kamu kena jawab. Okey, apabila menuruni kumpulan, okey, dia punya saiz bertambah, okey, daya tarikan elektrostatik menjadi lemah lah. Okey. Jom. Sini dah habis. Kita tengok pasal sifat kimia. Jadi, bila kita tengok pasal sifat kimia, kita kena tahu dalam kumpulan satu, semua unsur dalam kumpulan satu mempunyai sifat kimia yang sama. Sebab apa? Boleh beritahu tak saya, kenapa mereka mempunyai sifat kimia yang sama? Apakah jawapannya? Yes. Bagus. Mereka mempunyai elektron valence, bilangan elektron valence yang sama. Yes. Okay, bilangan same number of valence electron. Yes, bagus, jawapan yang bagus. Jadi kita selain kena tahu yang tu, okay, soalan yang selalu tanya, kita kena tahu dia akan bergabung dengan apalah dan eksperimen. Okay, kita tengok dulu eksperimen dia. Okay, jadi kumpulan satu, saya guna X ikatan datif. Okey, esok. Okey, ikatan datif nanti dulu. Okey. Jadi kumpulan satu saya guna X sebagai simbol dia. Dia letak dalam air. Okey, korang mesti pernah buat eksperimen ni dekat sekolah. Okey. Jadi cikgu kamu akan sediakan satu besin dengan air. Besin dengan air. Lepas tu kamu letak logam kumpulan, logam akali tu. Apa berlaku guys? Apa berlaku bila kamu letak logam akali tersebut? Dah lupa dah. Logam pop. Tak. Logam dia akan ada sikit lah. Dia macam terbakar. Yes, ada bunyi hiss kan. Sebenarnya senang. Okay. Dia akan bertindak balas dengan air, dia dan kadang-kadang kamu akan nampak dia berpusing. Kalau cikgu letak cukup banyak, dia akan berpusing di atas tu. Dia akan bergerak. Kan? Sebab apa? Sebab air menjadi akali. Yes. Betul. Dia akan jadi KOH tambah H2. Kenapa ada bunyi hiss? Sebab logam ini dia kentut. Memanglah, tak adalah. Dia bukan kentut lah. Gurau je. Okey, sebab apabila dia bertindak balas dengan air, dia membebaskan gas hidrogen. Sebab tu ada bunyi hiss. Okey, jadi dia ada menghasilkan gas tu, gas hidrogen, jadi dia akan bergerak. Dia macam
momentum, letupan momentum, okey? Dia akan bergerak, okey? Saya cakap dia kentut lah senang nak ingat. Jadi benda dua, okey, kamu kena balance persamaan inilah. Ini ada dua, ini ada dua, ini ada dua, okey? Yes. Sebab apa dia menjadi akali? Sebab ada OH. Okey, apabila dia bertindak balas dia menghasilkan logam hidroksida di mana hidroksida bersifat akali dalam air. Ion hidroksida bersifat akali dalam air. Okey? Jadi dia ada sifat itulah. Benda kedua kita kena tahu adalah kereaktifan. Okey, sama juga bila kita tengok sifat kimia, kita kena tahu kereaktifan. Okey, kereaktifan. Jadi saya nak tanya soalan, menuruni kumpulan, kereaktifan meningkat ataupun menurun? Guys, kereaktifan meningkat ataupun menurun apabila menuruni kumpulan? Meningkat. Sebab apa? Ya, betul, meningkat. Sebenarnya kalau kamu tanya saya, dulu masa saya SPM, benda ni saya tak hafal sebab dia adalah tentang logik. Okey, jadi kita kena tahu dia adalah bila menuruni kumpulan, saiz dia menjadi besar. Kan? Macam konsep yang tadi saya beritahu, dia ada magnet di tengah. Kenapa magnet dia di tengah? Sebab nukleus ada proton. Okey, luar tu ada elektron. Bila kita cakap kereaktifan, dia senang ke susah nak membebaskan elektron? Okey, dia senang ataupun susah nak membebaskan elektron ataupun menerima elektron? Kalau untuk kumpulan satu, mereka semua nak menderma elektron. Okey, jadi apabila menuruni kumpulan, saiz makin besar, daya tarikan nukleus terhadap elektron valence semakin lemah, jadi elektron valence mudah diderma. Mudah diderma. Jadi tindak balas dia meningkat. Dia senang. Jadi kalau kita tengok komen, ramai student dah erti dah. Tapi bila dalam exam, cikgu nak jawapan lengkap. Macam mana nak jawab? Kita tulis ayat by ayat cuba catat. Menuruni kumpulan satu. Saya tulis ayat pendek-pendek Saiz atom bertambah. Electron valence semakin jauh dari nukleus. Jadi kekuatan tarikan nukleus terhadap elektron valence semakin lemah. Maka elektron valence senang dibebaskan. Jadi korang catat dulu, kalau dah siap tulis siap. Nanti saya bagi masa korang catat dulu. Bila kita tengok kereaktifan, kita semestinya akan bincang tentang apa? Keelektronnegatifan ataupun keelektropositifan. Betul. Biasanya kita akan bincangkan tentang keelektropositifan ataupun keelektronegatifan. Bila kita tengok pasal ni, saya nak tanya, bila kita tengok ion positif, kita nak bincang tentang keelektropositifan ataupun keelektronegatifan.
ke elektropositifan. Jadi bila kita tengok pasal ion positif, mereka nak jadi ion positif, kita tengok ke elektropositifan. Okey. Jadi sebenarnya apa tu ke elektropositifan dan ke elektronegatifan? Ke elektropositifan adalah kecenderungan untuk satu atom untuk menjadi ion positif. Jadi apabila kereaktifan dia tinggi, dia lagi senang nak menjadi ion positif. Jadi kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13 kita tengok ke elektropositifan. Kumpulan 15, 16, 17 kita tengok pasal ke elektronegatifan sebab mereka akan jadi ion negatif. Boleh faham? Boleh faham tak guys? Boleh? Okey, jadi benda kedua kita nak tengok pasal ni adalah dia lah. Okey, dia punya sifat kimia. Selain dia boleh bertindak balas dengan air, dia juga boleh bertindak balas dengan oksigen. Dia bertindak balas dengan oksigen, dia menghasilkan X2O. Okey. Ini kalau kamu ingat nanti akan membantu dalam bab 6 kimia. Okey, untuk kesemua ahli kumpulan 1 yang bertindak balas dengan oksigen, mereka larut dalam air tak? Mereka akan larut dalam air. Mereka dapat larut dalam air. Jadi mereka adalah base ataupun alkali, guys. Logam oksida ataupun logam hidroksida yang boleh larut dalam air, kita gelar dia sebagai base ataupun alkali. Semua tiba-tiba semua diam. Alkali, yes, betul, bagus. Alright. Jadi X2O bila kamu tambah air, dia akan jadi perlu seimbang. Dekat sini ada 2. Alright. Jadi dia akan jadi 2XOH di mana dia akan jadi bahan alkali lah. Alright. Okey, betul. Jadi biasanya X ni warna apa? Selalu dia akan tanya, dia warna apa? Kebanyakan garam dia warna apa? Ada jawab kelabu. Okey, putih. Yes. Cuba dengar lagu tu. Garam kalau dalam bentuk pepejal dia warna putih. Garam tu kalau dia dalam larutan dia tak berwarna. Okey, kuprum sahaja yang warna biru. Okey, kuprum warna biru. Alright. Okey, boleh? Okey. Faham? Jadi sekarang ni dia dah tak berwarna lah kalau kamu dia larut dalam. Yang hitam tu yang mana? Kuprum oksida yang warna hitam. Okey, kuprum oksida yang warna hitam. Alright? Yes. Okey. Okey, guys, jom. Okey, jadi satu lagi yang selalu kita boleh nampak adalah dia bertindak balas dengan halogen. Kadang-kadang kita guna bromin ataupun klorin lah. Klorin dia akan jadi HCl. Okay, ini jarang ditanya lah. Jarang sekali saya nampak tanya pasal ni. Okay. Jadi itu je untuk kumpulan 1. Jom kita tengok soalan dia. Okay, jom. Tak apa. Halo pas. Okay, tak apa. Okay, jom kita tengok soalan ni. Bagaimanakah unsur-unsur disusun? Yes. Halat logam. Hari tu dia tanya objektif yang Cl tu. Ya, okay. Tanya pasal bromin. Okay. Jom. Kalau dalam jadual berkala, mereka susun mengikut apa? Halat logam tu apa? Kamu salah tulis. Yes, mengikut bilangan proton. Okay, mengikut nombor proton. Okay, kita tulis jawapan penuh. Disusun
mengikut pertambahan nombor proton. Okey, pertambahan nombor proton. Okey, dia meningkatlah. Okey, daripada kiri ke kanan dia makin meningkat nombor protonnya. Okey. Jadi kita tengok kena pasti kumpulan bagi unsur X dan Y. Kita tulislah. Macam mana nak kena pasti kumpulan mana ataupun color mana, kita menggunakan apa? Susunan elektron, betul? 2.8.1, 2.8.8.1. Jadi kedua-dua kumpulan 1. Okey, kumpulan 1. Alright. Sebab apa kumpulan 1? Sebab kedua-dua mempunyai satu elektron valence. Itulah sebab. Okey. Itulah sebab. Okey. Sebab kedua-duanya mempunyai bilangan elektron valence yang sama, iaitu 1. Okey. Jom. Kita tengok ni. Okey. Soalan pengiraan. Jom. Okey. Y. Okey. Jadi daripada sini kita tahu apabila dia bertindak balas, dia akan jadi ion positif 1. Betul? Ion positif 1. Y bercampur dengan air akan menghasilkan YOH. Betul? Betul tak? Betul ke tak? Baru tadi buat. YOH dengan gas hidrogen. Selalu student lupa pasal gas hidrogen. Okey. Jadi dekat sini kamu kena balance lah. Ada 2, ada 2, ada 2. Alright. Yang tadi kita cakap dia kentut tu. Okey. Yang dia kentut tu. Alright. Jadi 2 markah ni macam mana? 1 markah untuk bahan kimia, bahan dan hasil yang betul. Maka kedua kalau kamu seimbangkan dengan betul. Okey, kalau kamu seimbangkan dengan betul, kamu dapat 2 markah lah. Okey. Jadi bila setiap kali kamu buat soalan pengiraan, sila buat persamaan. Okey, sila buat persamaan supaya tak silap. Okey, korang nak cuba soalan ni ataupun nak terus ajar? Okey, seperti saya ajar selalu, bila buat soalan pengiraan, kamu kena buat apa? Kamu kena tahu apa bahan yang diberi dan apa bahan yang dicari. Jadi, gas yang terbebas, adakah YOH2 gas ataupun H2 gas? Jadi, kita nak cari gas kan? Jadi, H2 adalah gas. Dan kita diberi informasi pasal unsur Y. Kan? Unsur Y. Jadi, bila kita buat pengiraan, kita kena buat nisbah. Y nisbah dengan H2. Lepas tu kita tengok dia punya nombor depan dia. Oh, 2:1. Jadi, apabila soalan ni dia memberi 0.2 mol Y, berapa mol hidrogen yang kita ada? Tengok nisbah dia akan 2:1. Jadi 0.2 kita akan dapat berapa? Berapakah mol hidrogen, gas hidrogen yang kita akan ada? 0.1 mol. Alright. Sebab nisbah dia 2:1. Dan kita kena ingatlah formula isi padu. Daripada mol kepada isi padu, kita kena ingat bilangan mol sama dengan isi padu bahagi isi padu molar. Jadi nak cari isi padu molar kena pindah atas. Okey. Kita ambil 0.1 darab 24. Tadi siapa dapat jawapan? 2.4 dm3. Okey, itulah jawapan dia. Tapi dalam exam korang kena tulis ayat lengkap supaya dapat markah. Kamu jangan buat macam saya. Kamu kena tulis bilangan mol apa. Okey. Ini senanglah korang nak faham. Alright.
Okey. Jom. Tadi saya ingat ada satu student cakap dia keluar. Okey. Gas scoring terbakar dengan nyalaan kuning terang. Okey. Jom. Kalau saya tengok soalan ni, saya tahu dia berkaitan dengan kereaktifan. Saya rasa dia nak tanya pasal kereaktifan lah. Okey. Jom. Unsur X terletak di kumpulan 1 color 3. Apakah bahan ini? Okey. Mula-mula kita tengok dulu. Apakah warna gas scoring? Apakah warna gas scoring? Guys, apakah warna gas scoring? Gas? Lithium. Bukan. Kuning? Kehijauan. Yes. Okay. Kuning kehijauan. Greenish yellow. Okay. Dalam bahasa Inggeris kita panggil greenish yellow. Okay. Kumpulan 1. Okay. Yang ni kan. Yang ni kalau korang dah lupa. Okay. Kalau korang dah lupa, boleh rujuk jadual berkala dalam exam. Okay. Kalau lupa, boleh rujuk jadual berkala dalam exam. Jadi, bukan lithium. Dalam kumpulan pertama, ahli pertama adalah hidrogen. Tapi hidrogen tak ada sifat. Hidrogen tak ada sifat seperti logam alkali. Jadi kebanyakan masa hidrogen kita tak anggap dia dalam kumpulan 1 lah. Okay, walaupun dia dalam kumpulan 1. Lithium, okay, sodium, potassium. Okay, sorry, K. Jadi, ini color pertama, color kedua, color ketiga. Jadi, jawapannya adalah natrium. Okay, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sodium lah. Nama, kalau dia minta nama, kamu jangan tulis simbol. Kalau dia minta nama, kamu tulis simbol, salah. Lithium yang mana? Lithium dekat color 2. Okay, color 2. Kalau kamu tengok jadual berkala, ini color pertama, ini color kedua, ini color ketiga. Faham? Okay. Jadi jawapannya adalah natrium. Kamu kena, okay. Boleh. Boleh faham? Okay, sebab dalam jadual berkala, color pertama adalah hidrogen. Color kedua, color ketiga baru adalah natrium. Lithium dekat color 2. Okay, kamu posisi dia berasaskan jadual berkala. Alright, berasaskan jadual berkala. Boleh? Okay. Sebab soalan dia cakap ni, kumpulan 1 color 3. Kalau helium terbakar dengan warna ungu. Warna ungu tak? Warna merah. Ungu dia, okay. Merah paling tak panas. Merah paling tak panas sampai kuning, sampai ungu, sampai biru. Kalau ungu adalah helium. Sebab helium lebih reaktif berbanding natrium dan lithium. Jadi apabila dia terbakar, dia punya warna, okay, adalah ungu. Sebab dia lebih reaktif. Boleh faham, Donat? Kalau lithium terbakar, dia warna merah. Kalau natrium terbakar, dia warna kuning. Helium terbakar, dia warna ungu. Sebab makin panas. Okay, makin panas. Okay, persamaan tindak balas kimia ni, chlorine. Kuning lagi panas daripada merah. Biru lagi panas daripada kuning. Ungu lagi panas daripada tu. Alright. Chlorine tambah ni X menghasilkan
KCl 2. Kalau bawah K jadi apa? Okey, bahaya lah. Kalau bawah K saya rasa dia makin bahaya. Saya takut dia letup. Okey, PR. Okey. Kalau bawah tu kadang-kadang dia tak akan buat eksperimen tu lah. Sebab dekat bawah dia lagi reaktif. Kadang-kadang takut dia meletup. Okey, jadi dekat sekolah biasanya korang tak akan buat eksperimen begitulah. Kenapa tak guna Na? Boleh guna. Okey, tak silap. Kenapa saya tak guna Na? Boleh guna. Sebab saya tak nak, okey, boleh. Kalau kamu nak tulis Na, boleh. Sebab saya risau. Contohnya, tadi dekat B, korang tulis lithium, jawapan kamu salah kan? Kalau dekat 2, kamu tulis lithium salah dan kamu menggunakan lithium, nanti C, kamu pun salah. Tapi kalau kamu guna X, dia lebih selamat. Betul? Boleh faham? Kenapa saya letak X, saya tak letak Na? Sebab tadi kalau kamu letak lithium, C kamu pun salah. Kamu letak balik X, dia lebih selamat lah. Okey? Jadi biasanya kalau nampak persamaan kimia, dia memang minta kamu buat pengiraan lah. 2X tambah Cl2 menghasilkan 2HCl. Seperti saya cakap, dia beri apa, kamu nak cari apa. Dia nak cari jisim hasil. Dia beri X. Jadi kita nak bandingkan siapa dengan siapa. Kita bandingkan X dengan XCl. Sebab dia nak jisim hasil. Jadi X bandingkan dengan XCl adalah 2:2. Maka kita tengok yang diberi adalah 0.5 mol. Maka berapa mol XCl kita ada? Kita ada 0.5 mol XCl juga. Tak boleh. CLX tak boleh. Okey, CLX tak boleh. Okey, sebab X adalah logam, kita panggil cat ion. Cat ion mesti letak depan, N ion letak belakang. Ris. Okey. Cat ion letak depan, N ion letak belakang. Okey, itu mengikut format dia lah. Alright, tak boleh letak CLX. Okey. Alright. Jadi kita nak cari jisim, formulanya adalah bilangan mol sama dengan jisim bahagi jisim molar. Okey. Jadi jisim sama dengan bilangan mol iaitu 0.5 darab jisim molar iaitu dia dah beri 58.5. Okey. Kamu akan dapat jawapan lah. Right. Jawapannya kamu akan dapat 29.25 gram. Okey, jom. Unsur X dan klorin letak di color yang sama. Okey, bandingkan ke elektronegatifan. Okey. Macam tadi saya cakap, apa tu ke elektronegatifan, guys? Apa tu ke elektronegatifan? Kecenderungan sesuatu atom untuk menjadi ion apa? Untuk menjadi ion. Okey, terima kasih Elster. Okey, Alistair, okey. Okey, terima kasih untuk okey. Ke elektronegatifan adalah menjadi ion negatif. Ke elektropositifan untuk menjadi ion positif. Okey, pas. Jadi bila dia cakap ke elektronegatifan, okey, maksudnya dia nak jadi ion negatif. Ion negatif. Jadi secara logiknya, kumpulan 1 dengan kumpulan 17, siapa lebih senang jadi ion negatif? Semestinya kumpulan 17 kan. Jadi klorin, okey, kamu kena jawab, klorin lebih elektronegatif ke elektronegatifan. Okey, sorry tulisan buruk sangat saya padam. Okey. Jadi kita terus tengoklah tulisan dia, okey. Macam mana dia jawab? Klorin lebih elektronegatif daripada X.
Tengok sebab dia bagi. Daya tarikan nukleus terhadap elektron bagi atom Corin lebih kuat berbanding atom X. Sama tak macam kereaktifan? Tadi kita cakap kereaktifan. Okey, tapi untuk Corin sebab dia bukan logam, dia nak terima elektron. Untuk X, dia nak menderma elektron. Okey, jadi saiz kecil lebih senang nak terima elektron. Saiz besar susah nak terima elektron. Okey? Jom. Kita masuk kepada bahagian ini. Okey. Ini pasal apa? Ini pasal kumpulan 17, ikatan kovalen. Okey. Jom. Kita tengok pula soalan. Okey, kumpulan 17. Okey. Logam K17. Apa benda logam K17? Okey, jom. Okey, sabar dulu Apa tu? Ya. Okey. Kumpulan 17. Jom kita buat soalan-soalan kumpulan 17. Okey, bila kita tengok pasal kumpulan 17, sama juga apa nama dia kumpulan 17. Kumpulan 17 bukan logam, betul. Okey. Bila kita tengok pasal kumpulan 17, apa nama lain dia? Halogen. Okey. Sama juga sifat fizik. Dah, saya tak gas adi pula. Gas adi kumpulan 18 bang. Okey. Kita tengok saiz, kita tengok ketumpatan dengan apa tu? Tadi kita cakap takat lebur, takat didih. Kan? Jadi saiz dengan ketumpatan kita dah tahu, sama je, semua alasan sama. Kalau takat lebur, takat didih, benda pertama saya nak tanya, kumpulan 17 dia membentuk molekul ataupun membentuk kumpulan 17 yang dua atom. Okey, kumpulan 17. Dia membentuk molekul ataupun membentuk ion, guys. Dia membentuk molekul. Yes. Jadi apabila dia membentuk molekul, apakah daya tarikan antara molekul? Daya van der Waals. Kan? Jadi apabila dia adalah daya van der Waals, apabila saiz meningkat, daya tarikan van der Waals makin kuat ke makin lemah kalau menuruni kumpulan? Saiz meningkat, daya tarikan makin kuat ke? Yes, dia makin kuat. Jadi takat lebur, takat didih akan meningkat. Okey, jadi konsepnya beginilah. Alright, konsepnya begini. Alright, okey. Okey, kita tahu sikit pasal warna. Okey, fluorine. Gas fluorine, chlorine, bromine, iodine. Warna apa gas fluorine? Menuruni kumpulan, warna mereka makin gelap. Fluorine warna apa? Kuning. Muda. Ini kuning kehijauan. Ini warna perang, iodine, ungu kehitaman. Okey, inilah dia punya tu. Alright, warna. Extra lah, extra knowledge. Alright. Okay. Jadi sama juga kita akan tengok sifat kimia. Sifat kimia. Jadi bila kita tengok sifat kimia, kita tengok kereaktifan. Okey. Mula-mula kita kena faham, dalam kumpulan 17, mereka nak buang dia nak buang elektron ataupun terima elektron.
untuk sifat kimia. Untuk kumpulan 17. Mereka nak derma ke menerima elektron mula-mula? Dia nak terima elektron. Baik, kumpulan 17. Kumpulan 17 dia akan terima elektron lebih senang. Okey. Jadi macam tadi, kenapa elektron boleh tertarik? Kerana ada proton dekat nukleus kan? Ada proton dekat nukleus. Ada proton dekat nukleus. Proton tersebut dia akan menarik elektron. Jadi apabila dia saiz makin besar, dia lebih senang nak tarik ataupun lebih susah nak tarik elektron tersebut. Senang ke susah? Baik. Kalau dia saiz besar, dia lagi susah nak tarik elektron. Sebab macam konsep tadi. Konsep tadi, ini magnet. A dengan B, dia lebih senang nak tarik A ke tarik B? Dia senang nak tarik A kan? Ketumpatan. Yes. Okay, sebab saiz dia makin besar, dia lagi susah nak tarik. Sebab tu, kereaktifan menuruni kumpulan 17 menurun. Okay, menurun. Alright. Dia akan menurun. Okay, tak faham? Tak faham apa? Okay. Kepada yang tak faham, saya nak tanya, ini magnet. Ini magnet. Okay, saya bagi perumpamaan. Okay, ini magnet, ini A, ini B. Magnet lebih senang nak tarik A ataupun tarik B. Ali dengan siapa? Kopi. Ali dan kopi A. Lebih senang nak tarik A ke lebih senang nak tarik B? Kalau magnet kamu, A dengan B adalah logam, kalau dia lebih senang nak tarik A ke nak tarik B? Hello? Kan magnet kalau dekat dia lebih senang nak tarik, jauh lebih susah nak tarik. Okey? Ya, betul. Dia lebih senang nak tarik A. Okey. Jadi bila kamu tengok, okey, kenapa elektron akan tertarik? Okey, sebab dalam nukleus ada proton. Okey, sebab nukleus ada proton. Okey, dia ada proton, proton akan menarik elektron. Okey, proton akan menarik elektron. Okey. Yes. Jadi menuruni kumpulan lebih susah nak menarik elektron. Ya. Betul. Untuk kumpulan 17, 16 dan 15, mereka nak menarik elektron untuk bertindak balas. Jadi bila saiz besar, dia susah nak menarik. Tapi untuk kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13, mereka nak menderma elektron, dia nak keluarkan elektron. Jadi dia lagi senang nak keluarkan elektron menuruni kumpulan. Yes. Sebab kumpulan 1 dia nak buang. Kalau dalam kumpulan 1, elektron lebih jauh, tarikan antara elektron dengan nukleus lemah kan, kokoko. Okey, kokoko. Tarikan antara elektron dengan nukleus dia lemah, jadi dia senang nak buang elektron tersebut. Kalau dekat sini, dia dekat elektron dengan ni, dia dekat, dia susah nak buang. Boleh kokoko? Ini untuk kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13. Konsepnya begini. Kumpulan 17, 16, 15 menuruni kumpulan, dia nak tarik elektron daripada luar. Jadi bila saiz besar, dia susah nak tarik. Boleh faham? Niko dengan kokoko? Okay, sorry. Saya minum air jap. Jadi sebab tu saya selalu beritahu student, kamu kena faham dengan detail apakah faktor dan dia dekat mana. Dia nak buat apa? Bukan main hafal je, dapat buku hafal tak boleh. Kalau kamu faham, dia lebih senang nak dapat jawapan. Alright? Jadi, okey, sekejap
Okey. Okey, boleh Nico boleh faham Nico. Dengan nobody. Okey. Jap. Saya minum air jap. Dahaga dah. Yang apa tu? Apa tu? Apa yang apa tu? Okey. Jom. Kita ke bahagian seterusnya. Okey. Apa nama lain bagi kumpulan 17 halogen? Okey, tadi siapa tu? Boleh tak yang kopi dengan Ali? Boleh faham kopi dengan Ali? Okey. Alright. Okey, apa nama warna klorin? Hijau kekuningan, okey. Kuning kehijauan, okey. Kuning kehijauan. Alright. C. Bahan pemadam api. Siapa sebagai bahan pemadam api? Guys, jawapan apa? Bromin lah. Okey, bromin. Ya, atom fluorine lebih kecil daripada atom klorin. Okey, tengok. Ini dia nak tanya pasal apa? Keelektronegatifan. Okey, jadi macam tadi saya tanya, fluorine lebih kecil, klorin lebih besar. Siapa lebih mudah untuk terima elektron? Yang kecil ataupun yang besar senang terima elektron? Saya nak tanya Kokoko. Kokoko? Yang kecil ataupun yang besar senang terima elektron? Yang kecil. Okey. Jadi, kenapa dia lebih senang? Jom, kita tengok jawapan dia. Okey, yang besar susah terima elektron. Okey, kalau dia kumpulan 17. Okey. Penambahan saiz menyebabkan petala semakin jauh daripada nukleus. Jadi kalau dia makin jauh, dia lagi susah nak tarik nukleus lah. Okey. Daya tarikan antara nukleus terhadap elektron menjadi semakin lemah. Alright, boleh? Okey, kita buat lagi soalan color 3. Okey. Jah. Okey, sabar dulu. Nico boleh faham tak Nico? Nico mau. Nico. Okey. Nico boleh. Okey. Okey. Saya dah. Okey, siap dah. Okey. Kenapa brownie? Oh, itu aplikasi dia. Itu aplikasi dia. Tak ada sebab apa, itu aplikasi dia. Alright? Okey, itu aplikasi dia. Okey, jom kita tengok color 3. Okey. Color 3 tak. Biasanya color 3 dia tanya juga pasal okey, jom kita buat ni. Saya terangkan sedikit sebanyak pasal color 3 dulu, baru kita buat. Okey, jadi bila tengok color 3, kita kena tahu, okey, tak ada nama lain lah. Tak ada nama lain. Bila kita tengok color 3, kita kena tahu apa? Sifat fizik dengan sifat kimia juga. Okey, dia tak ada nama lain. Okey, sifat fizik. Selalunya dia akan tanya sifat fizik. Jom kita tengok apa sifat fizik dia. Sifat fizik dengan sifat kimia. Okey, jadi sama juga saiz. Dalam color 3, saiz dia melalui color 3, dari merentasi color 3, saiz dia jadi besar ataupun jadi kecil, guys.
dalam kala 3. Merentasi, betul. Dia jadi besar ke jadi kecil? Dia jadi kecil. Padahal, okey, jadi kecil guys, jadi kecil. Okey, jadi kecil. Padahal dalam kala 3, kesemua mempunyai 3 petala berisi elektron. Mereka semua mempunyai 3 petala berisi elektron, tapi kenapa dia makin kecil? Sebab apa? Sebab bilangan proton meningkat. Okey. Bila kita cakap pasal petala, apa benda atas petala? Atas petala adalah elektron. Okey, atas petala ada elektron. Dalam nukleus ada proton. Okey, ada proton. Jadi, kalau kamu ada dua benda, okey, sekarang ni kamu ada dua benda yang ada elektron. Okey. Kalau tengah dia, okey, tarikan tengah dia kuat, okey, ni tarikan lemah, tarikan tengah dia lemah. Ini tarikan kuat. Okey, sebab proton dengan elektron akan tertarik dengan proton. Okey, elektron akan tertarik dengan proton. Jadi, kalau dia punya tarikan dekat tengah kuat, saya nak tanya, elektron akan lebih dekat dengan dia ke menjauhi dia? Koko? Elektron akan mendekati dia ataupun menjauhi dia kalau tarikan dekat tengah kuat. Dia akan dekat. Maka, disebabkan bilangan proton dekat kumpulan sebab dari kiri ke kanan bilangan proton semakin banyak. Jadi daya tarikan dekat tengah makin kuat. Jadi dia elektron yang ditarik lebih dekat dengan tengah. Jadi saiz dia jadi kecil sebab daya tarikan dekat tengah kuat. Okey, boleh faham tak? Boleh faham? Okey, ini benda pertama lah yang kamu kena tahu. Okey, pasal kala 3. Kala kedua, biasanya dia suka tanya pasal keelektronegatifan. Okey, jadi sama juga soalan macam tadi. Kumpulan 1 dengan kumpulan 17, siapa lebih senang nak jadi ion negatif? Semestinya kumpulan 17. Okey. Okey, sebab mereka saiz dia makin kecil, bilangan proton dia makin banyak. Okey, jadi dia senang nak menarik elektron. Okey, dia senang nak menarik elektron. Okey. Okey, sabar dulu. Dekat sini saya nak tengok, saya nak beritahu pasal sifat oksida. Sifat oksida. Okey, jadi dekat sini, okey, kumpulan ni kita akan belajar tentang sifat oksida. Di mana dalam kala 3, sabar sekejap. Dalam kala 3 kita ada natrium, okey, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur dengan klorin. Okey. Kita kena tahu yang ini adalah oksida base, ini adalah oksida amphoteric. Okay. Ini adalah oksida acid. Okey, kamu kena tahu pasal ni. Okey. Macam mana kamu nak bezakan dia oksida base, oksida amphoteric ataupun oksida acid, guys? Macam mana saya nak bezakan? Macam mana mereka ahli kimia mula-mula tahu yang mana oksida base, yang mana oksida acid, yang mana oksida amphoteric? Mereka buat eksperimen.
Okey, mereka buat eksperimen. Mereka tambah alkali dengan tambah asid. Korang rasa oksida asid akan bertindak balas dengan alkali ataupun bertindak balas dengan asid? Dia dah asid dah. Dia akan bertindak balas dengan alkali ataupun asid. Alkali. Okey. Jadi kalau kamu letak oksida asid dalam asid, tiada perubahan. Okey, tiada perubahan. Kalau oksida base dia akan bertindak balas dengan asid. Okey, dia akan bertindak balas dengan asid dan tidak akan bertindak balas dengan alkali. Jadi bila kamu letak oksida base dalam alkali, tiada berlaku apa-apa. Tapi kalau oksida amphoteric, dia akan bertindak balas dengan kedua-dua alkali dan asid. Okey, dia akan bertindak balas dengan alkali dan asid. Itulah oksida amphoteric. Okey. Yang ni lah dia selalu keluar eksperimen. Okey, dia selalu keluar eksperimen. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, soalan ni, okey, soalan ni. Okey, kenapa tak ada tu? Okey, tak apa. Okey. Jadi oksida amphoteric itu untuk eksperimen apa? Maksudnya apa? Ketiga-tiga eksperimen ini kita buat sama-sama. Cuma kita guna bahan yang berbeza. Jadi, okey, eksperimen yang sama. Pas eksperimen yang sama. Biasanya dia tambah NaOH dengan HCl lah. Okey. Jadi kalau dia tak bertindak balas, contohnya kamu letak oksida asid dalam asid, kamu akan nampak kita panggil apa tu? Mendakan. Okey, kamu akan nampak mendakan. Okey, mendakan oksida asid tersebut lah sebab dia tak bertindak balas. Alright. Jadi sifat oksida bagi oksida R, kita tahu ini kena hafal lah. Kamu kena hafal di mana R sebenarnya adalah aluminium. Okey, aluminium. Jadi ni oksida apa? Oksida amphoteric. Okey, oksida amphoteric. Okey, sekejap. Boleh? Kita tengok kedua, T bertindak balas dengan U untuk membentuk sebatian X. Macam mana ni? T bertindak balas dengan W. Okey, ini berkaitan dengan bab 5. Okey, jadi macam mana saya nak tahu T dengan W bergabung jadi apa? Wajib ke letak oksida? Bergantung kepada soalan. Kalau soalan ni kalau kamu tak letak oksida boleh diterima. Okey? Right? Ya, semua soalan ni ada dekat tally. Alright? Jadi macam mana saya nak tahu dia macam mana bergabung? Tapi kita kena tahu benda ni, W dengan T, adakah mereka logam ataupun bukan logam? Mereka logam ataupun bukan logam Guys, dia logam ataupun bukan logam? Bukan dia bukan logam. Jadi mereka akan membentuk ikatan covalent. Kimia form berapa? Form 4. Form 4 bab 4. Okey. Biasanya kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13 mereka adalah logam pas. Kumpulan 15, 16, 17 mereka bukan logam. Boleh? Pas. Jadi dekat sini T dengan W mereka akan membentuk ikatan covalent. Mereka akan membentuk ikatan covalent. Jadi macam mana kita kena tulis kumpulan 14. Kumpulan 14 dia ada campur-campur lah. Tapi kebanyakan ahli kumpulan 14 adalah bukan logam. Okey. Kebanyakan bukan logam. Alright. Kamu kena rujuk kepada jadual berkala, dia ada tulis. Okey, dia ada tulis logam, bukan logam ataupun separa logam.
Okay, kalau kamu ada buku teks, kamu pergi cari jadual berkala tu, dia ada tulis. Alright, boleh? And jadi kita tulis macam mana saya tak tahu dia akan bergabung menjadi apa. Kita tulis dia punya susunan elektron dulu. 2.8.5. W ni 2.8.7. Okey, senang. Kamu kena fikir dia nak jadi stabil, dia perlukan berapa elektron lagi? T, dia nak stabil, dia perlukan berapa elektron lagi? Guys? Dia nak capai oktet kan? Lagi 3. Ini nak berapa? Ini nak berapa? Nak 1. Kan? Lagi 1. Jadi senang je. Kamu nak tahu dia akan bergabung jadi apa? Okey. Ini untuk shortcut Ini bukan untuk kamu buat tunjuk dalam exam Ini kalau kamu tunjuk dalam exam tak ada markah. Ini untuk memudahkan kamu buat. Jadi T3W1. Bila mereka gabung, saya perlukan 3W. Jadi dia akan membentuk compound 3W TW3. Okey. Jadi mereka akan menjadi macam ni lah. Okey, 3 ikatan tunggal. Okey, kamu nyatakan atas dia perlukan berapa elektron. Ini perlukan berapa elektron, lepas tu kamu bertukar. Okey, tapi kamu jangan tulis charge dekat sana sebab ini tak berkaitan dengan charge. Okey, dalam buku teks tak ajar cara ni. Okey, ini untuk memudahkan saya buat jugalah. Okey, jadi kamu jangan tunjuk cara ni dekat exam kamu untuk memudahkan kamu buat. Okey. Okey. Boleh faham ke? Ke tak boleh faham? Boleh faham? Dia ada student confused. Sebenarnya dia macam yang ion lah. Dia macam ion. Okey. Kurang faham. Okey. Kurang faham Okey. Dalam T, dia nak capai oktet, dia perlukan 3 elektron. Jadi kamu letak 3 atas dia. Kalau W, dia perlukan 1 elektron. Kamu letak atas W ada 1. Jadi bila kamu bertukar, dia lagi TW3 lah. Okey, boleh EP. Okey, sabar Okey, jom kita tengok P dengan Y. Okey, P dengan Y. Tapi, sorry Ini untuk extra knowledge. Dia nak tanya jenis ikatan. Sorry, saya tersalah jawab. Okey, dia nak jenis ikatan. Jadi ikatan covalent. Okey. Kepada student yang nak tahu jadual, okey. Biasanya saya akan buat kelas Isnin dan hari Selasa 4 hingga 6. Tapi sekarang ni sebab korang cuti, saya boleh buat pagi lah. Okey. Kalau kamu nak tahu, kamu kena join group tally ini. Cari SPM, group tally SPM Physics _23. Okay, SPM Physics _23, saya akan announce lah kalau ada kelas. Yang tadi tu jawapan untuk soalan macam mana? Kalau dia tanya apakah compound, okay, apabila unsur T bertindak balas dengan unsur W, apakah formula kimia untuk sebatian okay, yang terhasil daripada unsur T dan W? Boleh? T je. Tengok P dengan W. Okey, jom. Sekarang ni kita tengok P dengan W. Sekarang untuk soalan C, dia nak P bergabung dengan W. Sama juga, P ada 0.8.1, W adalah 2.8.7. Jadi P akan jadi bahan yang macam mana? P akan jadi P positif, W akan jadi W negatif. Jadi bila mereka bergabung, dia akan jadi PW. Betul? Betul? Dekat soalan ni, senang salah. Banyak student yang salah. Okay? Yes, sebab P adalah logam, W bukan logam. Jadi mereka akan jadi
sebatian ion. Okey. Dekat sini soalan yang senang salah di mana semalam saya pun ada beritahu student soalan ini senang salah. Boleh tak beritahu saya kalau saya tulis begini, adakah saya betul? Yes. Ani betul. Kamu kena ingat bahan-bahan daripada kumpulan 15, 16, 17 biasanya mereka adalah dwi-atom. Jadi we dua. Okey, apa yang Ani cakap adalah betul. Jadi dia akan bentuk 2 PWD. Alright? Boleh faham? Okey, jadi kamu kena alert lah bahawa 15, 16, 17 mereka selalunya dwi-atom. Okey, selalu student salah ni lah. Biasanya student salah ni dia 2 markah hilang, pengiraan pun akan salah lah biasanya. Okey? Jom kita tengok kepada bahagian seterusnya iaitu pasal ni. Okey, sebenarnya ni soalan bab 5 iaitu pasal ikatan. Okey, bila kita tengok soalan bab 5 dia pasal ikatan, kita kena tahu pasal kekondaksian elektrik. Okey, jom. Saya nak test korang lah. Okey, sebelum ni kira soalan akhir akan saya bincang. Soalan lain nanti korang buat sendiri. Okey. Saya nak test dulu dan saya nak tahu esok saya kena ajar detail apa ataupun tak detail. Okey. Guys. Saya nak tengok dulu. Okey, esok saya ajar pasal bab 5 lah Tapi saya tengok pukul berapa. Okey, jom kita tengok. Okey, jom. Sebatian ion, sebatian kovalen dengan ikatan logam. Kekondaksian elektrik. Sorry tulisan buruk. Okey, boleh. Nanti saya send dalam tele. Okey? Tapi tulisan saya buruk, korang boleh faham. Okey. Siapa boleh kondaksi elektrik dalam keadaan perpejal? Sebatian ion, sebatian kovalen dengan ikatan logam. Yang mana boleh kondaksi elektrik dalam keadaan perpejal? Yes. Bulu ketiak betul. Okey. Hanya logam. Logam. Dalam bentuk cecair. Bukan cecair. Okey, tak boleh guna perkataan cecair, kita panggil leboran. Leboran dengan larutan berbeza, guys. Leboran dengan larutan berbeza. Yes, sebatian ion dengan logam. Leboran adalah bila kamu panaskan sehingga dia menjadi cecair, okey, kita panggil leboran. Kamu panaskan hingga dia jadi lebuh. Okey, leboran. Alright. Jadi, sebatian ion dengan ikatan logam boleh mengkondaksi elektrik dalam keadaan leboran. Larutan bermaksud kamu tambah air lah. Okey, tambah air. Logam kita tak bincang pasal logam dekat sini sebab logam dia tak boleh larut dalam air. Okey. Dalam keadaan larutan hanya sebatian ion yang boleh kondaksi elektrik. Okey, bawah ni kita nak bincang pasal sebab. Beritahu saya sebab apa sebatian ion boleh kondaksi elektrik? Okay, ini kena alert dah. Sebab ada
Ion yang bergerak bebas. Ini ikatan logam. Elektron yang bergerak bebas. Okay, kena jelas sebab dia pun berbeza. Satu kerana dia mempunyai elektron yang bergerak bebas, satu mempunyai ion yang bergerak bebas, sebab tu dia boleh konduksi elektrik. Okey, jadi kamu kena jelas lah. Yang ni selalu tanya dalam bab 5. Okey, mula-mula dia akan, kalau dia keluar dalam soalan esei, dia akan tanya asas elektron. Okey, sebab perbezaan ion dengan elektron. Okey. Macam ni lah. Okey. Ion dia boleh bawa elektron. Okey, ion boleh bawa elektron. Okey, sebab tu apabila ion boleh bawa elektron, jadi dia boleh bawa elektron tu dari satu tempat ke satu tempat. Jadi dia dapat menghasilkan arus elektrik. Okey, cuma cara dia. Apa beza ion dengan elektron adalah cara dia. Okey, kita tengok ikatan logam. Ni mesti tak faham pasal ikatan logam ni. Oh, dia bukan tak boleh. Okey. Nama dia apa? Zhang Pei. Okey. Pei. Okey, bukan dia tak boleh, tapi kita biasanya tak akan bincang ikatan logam dalam keadaan larutan lah. Bukan tak boleh, kita tak akan bincang sebab macam mana logam nak larut dalam larutan? Tak boleh kan? Okey, kamu tak akan letak logam dalam air kan? Betul? Pei. Boleh faham? Kamu tak letak logam dalam air. Okey? Jadi biasanya untuk logam kita bincang pasal leburan. Okey? Okey. Macam mana logam boleh konduksi elektrik? Sebab ikatan logam. Apabila kamu letak aluminium, atom aluminium bersama, apa akan berlaku? Tadi ada student jawab. Okey, tadi awal-awal kelas saya ingat ada satu student jawab. Ya, apa berlaku dekat sini? Mereka ada electron valence kan? Mereka ada electron valence. Electron valence ini akan buat apa? Electron valence ini akan perkataan yang betul-betul yang patut kamu guna panggilnya setempat. Betul? Dalam bahasa Inggeris kita panggil delocalize. Jadi elektron ini keluar daripada petala dia dan membentuk lautan elektron. Yes. Disebabkan elektron ini bergerak dekat mana-mana, apabila ini logam, kamu pasang satu bateri dekat sini, contoh bila kamu pasang bateri, ini positif, ini negatif, okey, macam mana arus elektrik terhasil guys? Macam mana arus elektrik terhasil? Arus elektrik terhasil disebabkan elektron bergerak. Elektron akan bergerak daripada terminal negatif ke terminal positif. Faham? Apabila elektron bergerak, dia akan menghasilkan arus di arah yang terbalik. Arus mengalir daripada terminal positif ke terminal negatif. Elektron mengalir daripada terminal negatif ke terminal positif. Okey? Jadi, apa berlaku dekat sini? Apabila elektron sampai dekat sini, dia nak, okey, macam saya cakap sebelum ni, dia nak capai keseimbangan. Jadi apabila elektron masuk besi ni, satu elektron dekat sini akan terkeluar. Dan elektron yang terkeluar ni akan mencari terminal positif. Sebab tu dia boleh mengalir elektrik. Okey. Tapi kalau kamu tengok bahan, okey, bahan ion, okey, cara dia lain sikit. Kalau ini adalah ion, okay, ini adalah kita sebatian ion lah. Okay, sebatian ion dalam larutan. Bila elektron datang, okay, dia perlukan ion untuk bawa elektron tu ke sebelah sana.
Okey, sebab tu kamu tak boleh guna elektron dengan ion, tak boleh campur. Dan dalam logam dia tak ada ion. Dia hanya ada atom aluminium. Faham? Jadi kamu tak boleh guna ion yang bergerak bebas untuk logam. Boleh? Untuk PAS dengan EP tadi. EP dengan PAS tanya soalan ni. Boleh faham? Deep sikit lah. Dia punya penerangan deep sikit. Mungkin korang akan pening. Okay, sebab benda ni korang akan belajar dalam fizik kot. Tapi tak sedetail ni lah. Alright? Jadi kamu kena tahulah. Okay. Jadi set 1 dan set 2 kenapa tak boleh? Okay, cubalah. Okay, boleh? Tak faham beza ion dengan elektron. Okay. Okay, elektron adalah ni lah, elektron yang bergerak. Ion, okay, contohnya dalam sini, okay, KWH, contohnya dekat sini kamu ada Na plus dengan Cl negatif. Na plus ini air garam lah, air garam dekat rumah. Okay, air garam dekat rumah. Jadi apa berlaku dekat sini? Okay, ion ini akan bawa elektron itu ke sebelah sana lah. Boleh? KWH, secara mudah lah kamu fahamkan begitulah. Okay, elektron dia macam tu. Okay, boleh KWH? Ion tu akan membantu bawa elektron ke sebelah sana. Nanti kalau kamu masuk form 5 bab 1 pasal redox, kamu akan tahu apa berlaku. Okay, fahamkan macam tu dulu. Nanti kamu confuse. Tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Okay, hihi pelajar form 5 kan? Betul? Betul. Kalau untuk elektrolisis dia, okay. Kalau untuk bahagian elektrolisis, dia tukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kimia sebab apa? Sabar. Sebab apabila arus masuk, okay, elektron masuk sini. Jadi kalau dalam adalah NaCl, okay, Na akan ke sini, Cl akan ke sini, betul? Dengan OH negatif lah, OH negatif dengan H plus. Okay, jadi macam mana dia jadi tenaga kimia? Okay, elektron ini akan menyacaskan H+. Okay, pelajar form 4 jangan dengar dulu. Kalau pelajar form 4 dengar, nanti korang pening. Sebab benda ni korang belum belajar. Macam mana dia jadi tenaga kimia? Sebab tenaga elektrik ini akan menyacaskan hidrogen tersebut. Dua hidrogen terima elektron, dia akan jadi hidrogen gas. Okay, jadi sekarang bila dia tukar bertindak balas secara kimia, dia dah jadi tenaga kimia lah. Boleh? Hihi. Dekat sebelah kiri OH akan dipilih kan. 4 OH negatif akan dipilih jadi H2O tambah, saya tak ingat lah. Tak apa. Okay, 4 OH akan dipilih. Alright. Okay, dia tukarlah jadi tenaga kimia. Okay, ya. Yeah. Faham? Tenaga kimia, okay, dia terhasil apabila ada tindak balas kimia. Boleh hihi? Jadi dalam bateri dia adalah tenaga kimia. Sebab dalam bateri, konsep bateri sebenarnya sama dengan sel kimia. Okay, sebenarnya dalam ni adalah dia menghasilkan tenaga kimia, dia tukar kepada tenaga elektrik. Okay. Dia macam sel kimia. Sel kimia sebenarnya adalah dia cara untuk buat bateri yang ringkas lah. Okay, ini form 4 bab 4, cuma ada soalan extra, jadi kita tengok dulu. Alright. Okay, Sifu ML. Okay, nak ajar saya main Mobile Legends? Tak ada. Okay, jom
Itu saja untuk hari ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya rasa soalan ni saya ya. Okey. Okey, itu je. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Esok saya akan ajar bab 5. Saya nak tanya ramai tak pelajar yang tak faham pasal bab 5? Bab 5 ikatan ion, ikatan covalent, ikatan dative, ikatan apa tu? Thank you sir for today. Macam mana nak join group tally? Okay. Ya, saya rasa minggu depan saya akan ajar Jap. Tak faham sangat bab ni. Okay. Ikatan hidrogen, ikatan dative. Okay. Esok saya akan ajar. Nanti macam mana nak join group tally? Pergi Telegram. Okay, pergi Telegram, type SPM Physics _23. Nanti kamu akan jumpa. Tajuk garam, lautan elektron tu saya tak faham. Nanti, okay. Esok pagi. Ikatan datif, ikatan logam, ikatan ion, ikatan covalent. Nanti saya ajar semua sekali. Okay. Mungkin saya akan awalkan lah. Okay, sebab okay, nanti ada kesempatan ajar fizik bab 6. Boleh. Okay, jom. Korang masuk grup ni, nanti saya akan announce pukul berapa. Saya perlu check dulu esok bila saya free masa dan saya announce dalam Telegram. Soalan ini ada tak? Ada. Kalau kamu pergi Telegram, semua dah ada dah. Okay, semua dah ada dalam grup Telegram tu. Okay, nanti saya akan upload bab by bab. Alright. Jadi ada apa-apa soalan guys? Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Okay, nanti saya tadi tengok ada student yang nak nota yang saya conteng ni, yang buruk sangat ni, nanti saya send dalam grup lah. Okay, itu saja untuk hari ni. Kita jumpa lagi esok. Okay, saya akan ajar slowly. Okay, sebab tak mungkin lah saya dapat ajar semua bab dalam sekali. Okay, nanti ada masa kita susun. Okay, untuk fizik jugalah. Okay. Kalau nak tengok MMaths punya sebelum ni dah pernah ajar habis lah. Okay, bye-bye. Okay, kita jumpa lagi. Okay. Masuk grup tally untuk kelas-kelas seterusnya. Alright. Okay, good luck semua. Okay, kita jumpa lagi esok.